Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak bersama saya, Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Kita mulakan berita edisi Sabtu 4 Julai dengan perkembangan ini. Kementerian Pembangunan Luar Bandar mahu projek pembinaan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Lawas dikendalikan kontraktor tempatan. Menterinya, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, yakin kontraktor anak negeri khususnya dari Lawas berupaya mengemudi projek berkenaan selain mampu melaksanakan tanggungjawab itu sebaiknya. Saya lebih suka kalau ada kontraktor tempatan, anak tempatan yang orang asal daripada Lawas. Bina ni kerana dia ada jiwa. Kalau apa-apa hal runtuh ke apa, dia tanggungjawab. Kalau buat kat tempat lain, kontraktor lain buat apa semua, dia tak ada rasa kasih. Dia nak duit je, kan? Dia nak untung je. Tapi kalau ada anak tempatan, dia ada jiwa. Jadi dia buat tu dengan hati-hati kerana mungkin satu hari nanti anak dia masuk situ ke, cucu dia ke, cicit dia ke. Sementara mengenai proses dan langkah seterusnya, beliau memberi reaksi berikut. Projek tersebut akan ditender secara terbuka oleh JKR. Duit dah ada. Bila masa kita duit ni rancangan Malaysia ke-11 dan kita akan masuk dalam rancangan Malaysia ke-12, rolling plan apa semua. Jadi tak ada masalah lah. Saya nak bagi assurance kepada Timbalan Ketua Menteri yang juga Adun Bukit Sari, yang di mana MRSM ni, Lawas ni berada dalam dun beliau. Beliau bercakap demikian dalam sidang media di Lawas selepas majlis penyerahan geran tanah MRSM Lawas. Projek bernilai RM140 juta itu dijangka siap pada tahun 2024 akan menjadi institusi pendidikan menengah milik MARA yang pertama di koridor utara negeri Sarawak dan MRSM kelima dibina di negeri ini. Buat masa ini terdapat 3 buah MRSM di Sarawak iaitu Kuching, Betong, Mukah, manakala MRSM Bintulu sedang dalam pembinaan itu merupakan projek pembangunan secara bersama antara MARA, Petronas dan kerajaan negeri. Dilengkapi kemudahan pembelajaran yang selesa dan kondusif, MRSM Lawas berupaya menampung seramai 450 orang pelajar tingkatan 1 hingga 5, menawarkan pendidikan premier yang mengetengahkan integrasi antara kurikulum kebangsaan dan kurikulum MARA dengan tumpuan terhadap kursus khas dan kursus pembangunan sasiah. Projek pembinaan Jambatan Bintulu Jepak kembali beroperasi selepas tergendala ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping semasa lawatan ke tapak projek berkata, jambatan tersebut dijangka siap pada Julai 2023 lewat 3 bulan daripada jadual asal. Dia berjalan dengan baik dan diharapkan pada tahun 2023 ia akan siap. Bermakna daripada Bintulu ke airport hanyalah 6 km. Projek menelan kos RM467 juta itu yang merangkumi pembinaan jambatan 4 lorong 2 hala menyeberangi Kuala Batang Kemenang, lengkap dengan jejamat ke persimpangan lalu lintas Jalan Tun Ahmad Zaidi, Jalan Tun Razak, Jalan Abang Galau. Sementara itu, menurut Menteri Muda Pembangunan, Pelabuhan dan Infrastruktur, Datuk Julahi Narawi, sehingga kini progres projek tersebut telah mencapai hampir 4%. Sekarang is 3.94%, almost 4%. Jadi maknanya you should take into account ada delay sikit lah disebabkan 3 bulan tidak bekerja. Jadi sekarang adalah progresnya 3.94%. Dalam pada itu, beliau mengakui masih terdapat pekerja warga negara China yang berada di negara tersebut belum dapat kembali ke Bintulu bagi meneruskan kerja-kerja pembinaan jambatan yang bakal menghubungkan bandar Bintulu dengan kawasan perkampungan Jepak. Kerja-kerja pembinaan di tapak tersebut juga menurut beliau mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan termasuk di rumah pekerja. Penduduk di Sarawak diseru untuk terus mengekalkan perpaduan sedia ada. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini penting kerana negeri ini sering dijadikan contoh negeri yang memiliki perpaduan yang tinggi.
Datuk Seri Fatimah berkata kemakmuran dan keunikan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama sering ditonjolkan melalui interaksi penduduk di negeri ini dan ia harus disemai agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jelas beliau, tanpa perpaduan maka sesebuah negeri atau negara akan berdepan pelbagai isu-isu perpecahan masyarakat yang boleh menggugat kestabilan negara. Dari dulu lagi Tok Nan, masa Tok Nan dulu sangat lantang mengatakan orang yang akan menggugat perpaduan dan keharmonian di Sarawak tidak dibenarkan masuk ke Sarawak. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching selepas menerima kunjungan hormat daripada Ketua Unit Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan, Ros Jonathan, yang mewakili Pengarah Perpaduan Negara dan Integriti Nasional Negeri Sarawak. Kunjungan hormat tersebut adalah bagi menerangkan berkenaan dengan jawatan kuasa tindakan perpaduan negeri Sarawak selain perbincangan mengenai keahliannya yang akan dipengerusikan oleh Datuk Seri Fatimah Abdullah kelak. Jawatan kuasa di peringkat negeri itu bagi membincangkan isu-isu dan masalah perpaduan serta perancangan dan pelaksanaan program serta aktiviti perpaduan. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah mengagihkan RM30,360 kepada 21 penerima dalam satu majlis ringkas di Kompleks Islam Sibu. Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata kesemua penerima adalah di bawah 3 program, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam dan program memantapkan kebajikan ummah. Datuk Abang Muhammad Shibli berkata 3 program itu dilaksanakan sepanjang tahun dan terbuka kepada individu yang layak dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Jelas beliau, setakat Mei lalu, seramai 17,070 orang telah memohon bagi 3 program utama itu dengan jumlah bantuan RM16.3 juta. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Sibu. Sementara itu, rata-rata penerima yang ditemui menyatakan rasa syukur atas bantuan kewangan TBS berkenaan. Sangat perlulah kami rasa terima kasih dengan Baitul Mal sebab kami orang di luar negara ya banyak gila lah. Kami orang rasa kami orang pun yang perlu dibayar. Jadi dengan bantuan tok sikit sebanyaknya dapat meringankan beban orang tua juga. Nanggung kami orang pun perbelanjaan kat sini. Permohonannya sangat mudah lah. Sebab sampai seminggu result dah keluar dah. Nya terus pada dah lulus dah. Melalui kenalan. Sebab ada orang beritahu sebar-sebar berita, lepas tu minta borang isi online, lepas tu dapat disahkan. Kes positif COVID-19 di negeri ini kekal 571 kes apabila tiada kes positif dilaporkan semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan semalam juga terdapat 1 kes baharu yang telah sembuh dan didischarge dari Hospital Umum Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang sembuh dan discharge sebanyak 545 orang atau 95.45%. Manakala sebanyak 9 orang masih menerima rawatan di wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 17 orang. Sementara itu, sebanyak 22 pesakit dalam siasatan baru dilaporkan semalam dan 2 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Dalam pada itu, sebanyak 1,869 premis telah dipantau semalam melibatkan ramai 663 anggota pasukan pematuhan Perintah Kawan Pergerakan Pemulihan. Juga dilaksanakan semalam 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah menerusi operasi benting iaitu di Lundu 2, manakala Bau, Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu masing-masing 1 sekatan. Daripada 6 sekatan jalan raya tersebut, sebanyak 1,203 jumlah kenderaan telah diperiksa. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon pertimbangan kerajaan untuk menilai semula agenda pemerkasaan serta peningkatan kebajikan penjawat awam agar ia dapat dilaksana dengan segera. Menurut presidennya Adnan Mat, antara perkara tersebut ialah kenaikan gaji tahunan KGT bersamaan 1 KGT secara khas kepada semua penjawat awam selain penebusan awal gantian cuti rehat sebanyak 75 hari untuk ganjaran wang tunai bagi penjawat awam yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun.
Adnan Mat berkata ini ekoran QPEX menerima keluhan penjawat awam yang melahirkan rasa kecewa kerana perkara yang dirancang dan diumum melibatkan agenda berkenaan tidak dapat dilaksanakan berikutan pertukaran kerajaan. Ketika Majlis Apresiasi bagi petugas Barisan Hadapan dan Majlis bersama ketua-ketua jabatan di pejabat QPEX Negeri Sarawak di Kuching, Adnan Mat menjelaskan QPEX tidak menerima sebarang jawapan yang kukuh berkaitan perkara itu setakat ini. Di Kuching, seorang wanita 22 tahun ditahan kerana memiliki dadah jenis syabu seberat 6.68 gram. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa mendedahkan tangkapan dilakukan kira-kira pukul 11.45 pagi di kawasan bangunan Wisma Yunako Khamis lepas. Menerusi satu kenyataan media, Superintendent Merbin berkata hasil siasatan awal mendapati suspek membekalkan bekalan dadah dengan nilai anggaran RM1,002 secara transaksi dalam talian daripada pengedar yang tidak dikenali. Saringan awal air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan suspek juga mempunyai rekod kesalahan lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.